Hai semuanya, terima kasih kerana masih lagi menonton video saya ini. Saya nak kongsikan anda satu perkara mengenai apa yang anda boleh temukan tentang kesihatan anda bila anda melakukan rawatan bekam darah. Mungkin tak semua pembekam dapat detect, sebab ini adalah menurut pengalaman saya yang saya observe lah sebab macam-macam yang kita boleh dapat tahu melalui darah yang kita lihat, yang darah yang keluar melalui bekam tu, kita boleh dapat tahu macam-macam perkara lah. Okey, dalam video ini satu hal yang anda boleh kenal tentang diri anda, tentang kesihatan anda apabila anda lakukan rawatan bekam, iaitu keadaan darah yang kurang berkhasiat, keadaan darah yang tak cukup khasiat, yang tak cukup iron, yang keadaan darah yang lemah. Kita boleh tahu apabila kita lihat warna darah dan juga tekstur darah tu. Macam ibarat air ada yang kalau air tu pekat, macam ibaratlah air yang dipenuhi lumpur, dia kan berat. Tapi kalau air tu bersih sekali, bila kita kocak-kocak dia ringan sekali. Jadi bila bekam, kita boleh lihat darah tu berat atau ringan, dan warnanya gelap atau terang. Dan keadaan darah beku tu ada yang bercapuk-capuk, hitam-hitam, ada dot-dot-dot atau tidak. Macam-macam anda boleh lihat, boleh perhatikan. Jika anda tak suka perhatikan darah, anda boleh suruh pembekam tu untuk ceritakan keadaan darah tu dan maksud-maksudnya. Tapi bila keadaan darah tu kurang khasiat, biasanya kurang iron. Bila kita punya darah ada kurang iron, dalam masa yang sama khasiat-khasiat yang lain tu akan turut kurang bila mana iron kita dah mulai kurang. Jadi bila keseluruhannya khasiat darah dah kurang, memang akan menimbulkan masalah kesihatan. Biasanya masalah fizikal akan saya ceritakan selepas ini. Jadi bila orang yang mempunyai masalah kurang iron ataupun kurang khasiat, biasanya simptom-simptomnya memang macam kita selalu pening-pening, selalu mabuk, selalu migraine, selalu sakit kepala, selalu melayang. Bila kita jalan atau tengah buat kerja, kita tiba-tiba macam melayang gitu. Kita macam light-headed. Ada yang tunduk ambil barang, dia bangun terus dia melayang. Ada yang duduk tengah relax, tengah buat kerja, tiba-tiba degup jantung laju, iaitu heart palpitation. Ataupun dia ada anxiety, di mana dia senang rasa nervous, senang rasa panik. Ataupun juga orang tu tak boleh pergi ke tempat yang terlalu ramai orang, nanti dia akan mulai mabuk dan melayang. Ini semua adalah simptom-simptom di mana orang itu ada kurang khasiat darah, iaitu iron. Senang sekali bila kita lihat dia mungkin kurang makan daging, tak suka makan sayur, kuat minum kopi, dengan sendirinya khasiat iron akan kurang. Ataupun mungkin pada mereka wanita yang sering ada heavy menses, heavy bleeding, itu juga akan mengurangkan iron di dalam tubuh badan dan akan menyebabkan sakit. Sebab macam saya cakap tadi, simptom-simptom heart palpitation, kalau pergi ke doktor, mungkin doktor akan cek keadaan jantung, akan hantar anda ke heart specialist untuk lihat sama ada anda ada sumbat jantung atau tidak. Kerana kurang iron lah juga boleh menyebabkan degup jantung itu laju. Dan bila kita bekam, dapat lihat memang warna darah tu terang, warna darah itu merah, dia terang dan dia cair, dan juga dia ringan gitu. Seperti yang saya cakap tadi, air yang dikocak tu dia macam ringan tu, boleh nampak waktu bekam tu bila darah anda memang kurang khasiat iron. Jadi dari situ kita boleh kenal melalui bekam. Dan senang sekali kalau untuk mereka yang ada anemia bila bekam, ataupun mereka ada thalassemia, bila bekam boleh nampak keadaan darah tu
memang terang dan cair warnanya. Mereka yang mempunyai anemia dan thalassemia, kurang iron atau kurang jumlah darah merah, masih boleh lakukan rawatan bekam, tapi minimum saja, kerana memang darah memang boleh lakukan bekam, tidak masalah. Cuma caranya berbeza saja. Jika anda tak pasti, boleh tanya pada saya. Tapi secara umum masih selamat untuk lakukan bekam darah walaupun ada anemia dan thalassemia, asalkan dilakukan dalam cara yang betul dan juga dalam keadaan tubuh badan yang sesuai sewaktu bekam itu. InsyaAllah tak ada masalah, dan datanglah berbekam untuk anda kenal lebih mendalam lagi tentang keadaan dalam tubuh badan anda itu, tentang darah anda, tentang kondisi organ-organ anda dan sebagainya. Sungguh menarik sekali. Jika anda belum lihat semua video-video saya tentang perkara-perkara yang saya kongsikan mengenai kesihatan anda yang boleh anda kenal melalui rawatan bekam darah, silalah tonton semuanya kerana sungguh menarik sekali. Kebanyakan orang berfikiran bahawa bila datang bekam tu hanya untuk detox saja, hanya untuk lakukan sunnah saja, hanya untuk setakat untuk rasa better, rasa sedap badan, tapi padahal dia boleh dapat tahu lebih banyak lagi tentang diri sendiri. Sungguh menarik, sebab kita bagus untuk ketahui supaya kita dapat lakukan perubahan terhadap lifestyle, cara pemakanan dan sebagainya untuk memperbaiki tahap kesihatan supaya juga dapat elakkan penyakit pada masa akan datang, insya-Allah. Semoga sangat-sangat bermanfaat. Semoga anda dapat menerima ataupun mencapai manfaat yang penuh daripada rawatan bekam darah anda itu. Cubalah berbekam. Jika anda belum cuba berbekam, sakitnya taklah teruk sangat, dia tak berbisa, dan insya-Allah boleh tahan sakitnya tu. Sebab anda boleh pilih juga sama ada anda nak gunakan pisau atau gunakan jarum. Tapi untuk kami gunakan jarum yang sekali pakai buang, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih banyak kerana sudah menonton video ini. Jika anda nak tanya apa-apa soalan, tanyakan saja. Sharekanlah video-video saya di YouTube ini, share pada social media anda, di Facebook dan sebagainya. Semoga kita semua akan bertambah sihat dan happy. Terima kasih banyak kerana sudah menonton video ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video akan datang.